Beratus ayat cerita kepada kita siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saya baca satu surah sampai habis? Satu surah sampai habis ya? Bukan surah Al-Baqarah. Bagi tahu surah Al-Baqarah yang paling panjang, berjam-jam baru habis. Suratul Al-Ikhlas. Surah nombor 112 ayat 1 hingga 4. Bila kita membaca Quran, baca surah ni bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan, katakan Allah, itu adalah Esa, tunggal, satu. Berarti Tuhan bukan dua, bukan tiga, bukan lima, bukan banyak. Tuhan adalah satu sahaja. Allahus Samad. Tuhan tidak ada mula, tidak ada akhir baginya. Tuhan tidak bergantung pada suatu apapun, tetapi seluruh alam, setiap makhluk bergantung kepada Tuhan. Tuhan tak perlu apa-apa. Tuhan tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu tidur, tak perlu rehat. Tuhan tak perlu apa pun. Tetapi Tuhanlah yang memberi. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tuhan tak ada anak, Tuhan tak ada mak, tak ada bapa. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa pun yang serupa dengan Tuhan. Apa saja yang mata kamu boleh lihat, itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pencipta. Yang kita dapat lihat dengan mata itu adalah makhluk, ciptaan. Pencipta tidak sama dengan makhluk. Kalau kita pejam mata sekalipun, apa saja gambaran yang masuk dalam kepala kita, apa image masuk dalam kepala kita, itu bukan Tuhan. 4 ayat ni, terjemahan 4 ayat ini, saya sudah tahu, saya sudah kenal, inilah Tuhan saya. This is my God. Tak perlu siapa-siapa yakinkan. Ini perkara hati. Kepercayaan adalah perkara hati. Saya dah kenal, ini Tuhan saya. Ini dah Tuhan yang saya tercari-cari daripada umur 9 atau 10 tahun. Doa saya selalu, saya berdoa, Tuhan, kalau kau wujud, kau jagalah saya. Kalau kau tak ada apa-apa nak cerita. Akhirnya saya ketemu siapa Tuhan saya. Sekarang saya dah ready nak masuk Islam. Bukan saja ready, saya mahu masuk Islam. Bukan sekadar ready ya, mahu masuk Islam. Tetapi tak senang tuan-tuan dan puan-puan. Halangan utama daripada ibu bapa. 7-8 tahun saya berkawan dengan perempuan Melayu tu, saya dah bagi smoke signal, dah bagi clue, dah bagi signal pada mak bapak saya, kemungkinan saya kahwin perempuan Melayu, artinya masuk Islam. Mak bapak saya langsung tak mau bincang, tak boleh bincang, langsung tak bagi. Macam-macam cara mereka guna menghalang saya daripada masuk Islam. Dan pada ketika itu, bila saya sekarang ni, saya nak masuk Islam, saya dah kenal siapa Tuhan, saya nak masuk Islam, seolah-olah mak bapak saya dapat menghidu yang saya akan masuk Islam. Dan mak bapak saya ugut mereka akan bunuh diri kalau saya masuk Islam. Saya masih ingat lagi arwah bapak saya cakap, Syakiri, kalau kau masuk Islam, kau akan jumpa mayat mak dan bapak kamu dalam rumah ini, dan kau bertanggungjawab atas kematian kami. Mereka ugut saya masuk Islam, mereka akan bunuh diri. Saya dapat ilham, saya jawab balik, mak bapak yang bagi nyawa bukan saya, Tuhan yang bagi nyawa. Yang cabut nyawa pun bukan saya, Tuhan yang cabut nyawa. Kalau mak dan bapak mati, bukan saya bertanggungjawab, Tuhan bertanggungjawab. Bapak saya diam, saya pun cepat-cepat belah. Selesai tak masalah? Tak selesai. Masalah tak selesai. Untuk waktu itu, escape sekejap. Seterusnya, saya berfikir, macam mana saya nak buat ni? Apa saya nak buat? Kalau saya masuk Islam, mak bapak saya mungkin bunuh diri. Tapi kalau tak masuk Islam, sekarang saya dah faham apa itu tauhid. Saya dah faham tauhid. Saya syirik kepada Tuhan. Syirik artinya kita tak menyembah Tuhan yang satu, tapi kita menyembah selain dari Tuhan. Syirik juga bererti kita menyembah Tuhan yang satu,
Tetapi pada waktu yang sama, kita juga menyembah selain dari Tuhan. Kalau saya tak masuk Islam, saya syirik kepada Allah. Allah ni nama bagi Tuhan. Tapi kalau saya masuk Islam, mak bapak saya mungkin bunuh diri. Apa saya nak buat? Saya kena fikir juga. Saya ingat saya nak tunggu mak bapak saya tua dulu. Bila mereka dah mati, baru saya masuk Islam. Saya pernah fikir. Saya nak bagi tahu dengan perempuan Melayu itu, kalau kau dapat tunggu, kau tunggu. Kalau tidak, tak apalah, kau jalani hidup kau. Saya pernah terfikir begitu. Tapi tak boleh. Tak boleh. Sebab tak ada jaminan mak bapak saya akan mati sebelum saya. Bagaimana kalau saya mati dulu? Katakan saya sedang memandu kereta, tiba-tiba boom, accident. Sempat tak ucap 2 kalimah syahadah? Mati katak. Sebab mati katak pun tak apa tau. Sebab katak mati tak masuk neraka. Mati kafir masuk neraka. Sekarang macam mana ni? Kalau saya masuk Islam, mak bapak saya mungkin bunuh diri. Tapi kalau saya tak masuk Islam, saya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lakukan kufur, kafir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau anda berada di tempat saya, apa yang anda buat? Yang mana anda pilih? Anda akan memilih ibu bapa ataupun memilih Islam? Kalau anda sebut Islam, kejap lagi dapat mesej mak bapak mati. Kejap lagi dapat mesej mak bapak mati. Tapi kalau memilih mak bapak, artinya bukan dalam Islam. Mak bapak pun saya sayang. Tapi sekarang saya pun tak faham apa itu Islam. Inilah keadaan saya. Bingung. Saya jadi bingung. Hidup dalam ketakutan. Masalahnya besar. Sekarang saya nak Islam, tapi tak boleh nak masuk. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan, kalau solat 5 kali sehari, mak bapak kata mereka akan bunuh diri? Benar? Kalau anda solat 5 kali sehari, mereka bunuh diri. Ada? Tak ada. Sebab anda lahir dalam keluarga Islam. Lahir-lahir sudah Islam, tapi tidak dengan saya. Pendekkan cerita, satu hari saya terjumpa satu buku kecil. Masa tu pergi Perkin di Ipoh, ada buku kecil yang Quran dan Sains Moden. Dalam buku tu menceritakan berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan penemuan-penemuan sains moden. Ini satu tajuk ya. Quran and Science Moden ni satu tajuk. Saya bagi contoh saja, boleh? Saya bagi satu contoh saja ya. Okey. Beberapa ayat dalam Quran yang mencerita penemuan sains moden. Contohnya Big Bang. Big Bang sudah pun disebut dalam Al-Quran 1400 tahun yang lepas dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Bagaimana matahari dan bulan beredar pada orbitnya, surah Yasin surah 36 ayat 40. Matahari berputar pada paksinya, surah Al-Anbiya surah 21 ayat 33. Bentuk bumi kita yang bulat diberikan gambaran dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 5, surah Luqman surah 31 ayat 29, surah Naziat surah 79 ayat nombor 30. Gunung ganang menstabilkan bumi kita, surah Al-Anbiya surah 21 ayat 31. Gunung ganang disebut sebagai pasat dalam Al-Quran, surah An-Naba surah 78 ayat 6 hingga 7. Cap jari kita tak ada sama, surah Kiamat surah 75 ayat 3 hingga 4. Deria rasa sakit pada kulit, surah Nisa surah 4 ayat 56. Kejadian embrio dalam perut ibu, surah Mukminun surah 23 ayat 14. Satu boleh ditambah. Bagaimanakah mungkin 1400 tahun yang lepas di dalam Al-Quran boleh menceritakan penemuan-penemuan sains moden? Bagaimana? Ada satu ayat yang sangat meyakinkan saya. Surah Mukminun surah 23 ayat 14. Kejadian embrio dalam rahim ibu.